MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ataupun tengah hari ini kita sama-sama dapat melihat kepada Al-Quran. Kita dapat hidayah daripada Al-Quran dan kita bersama dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Dan hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah Ustaz ya. Sihat saya. Kita nak memulakan kembali ya selepas kita ulang kaji semalam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim. Masya-Allah ya, ramai yang kata mudah nak memahami ulang kaji minggu lepas dan harapnya kita dapat lagi bersama tokoh-tokoh ya, ulama bersama dengan ustazah yang ustazlah. Ustazah belum lagi dalam program yang akan datang insya-Allah bersama dengan tuan-tuan sekalian untuk My Quran Time pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu yang diajar kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, yang berada di Facebook, boleh sharekan ya, kongsikan dengan rakan-rakan, tagkan kawan-kawan yang ada itu. Hari ini kita nak bincang tentang apa? Tentang Nabi Lut dan juga Nabi Shu'aib, dua nabi yang kita akan bincang, kita akan lihat pelajaran untuk kita sebagai sumber hidayah kepada kita. Jadi mari sama-sama kita lihat sinopsis bagi halaman 231, iaitu pada ayat yang ke-82 hingga 83 kita akan menyambung kepada kisah Nabi Lut ya, yang hidup bersama pada satu zaman Nabi Ibrahim. Ini adalah kisah pasca Nabi Ibrahim. Dan kemudian diikuti dengan apakah lagi yang berlaku selepas Nabi Ibrahim selain daripada Nabi Lut. Selepas itu Nabi Shu'aib yang menjadi bapa bertua kepada Nabi Musa alaihissalam pada ayat 84 hingga 88. Inilah yang kita akan baca bersama pada hari ini. Kita mulakan dahulu daripada ayat 82 hingga ayat 86 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar semuanya, ibu ayah yang berada di rumah, di kampung halaman? Mudah-mudahan terus sihat di bawah naungan dan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Didoakan semuanya agar mana yang diuji dengan ujian kesihatan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan juga perlindungan. Dan teruslah kita doakan buat saudara-saudara mara kita, sahabat handai kita yang kini sedang dirawat di hospital dengan ujian pandemik ini. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kurniakan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk permulaan ini Ustaz,
kita sudah mencapai ataupun telah sampai ke halaman 231. Dating kita dengan Al-Quran, Ustaz. Temu janji kita, subhanallah, alhamdulillah, banyak sudah kita ikuti, kita pelajari bacaan, tadabbur, wa imma tajwid yang kita kongsikan. Bahkan sudah ada sahabat-sahabat kita, para penonton yang dah boleh sikit-sikit Ustaz, Hijaz, Nahwan, insya-Allah, Soba. Kalau tak dapat lagi, sabar je lah. Sabar. Rasanya teruslah. Terus belajar. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita. Yang penting, kita senantiasa bersama dengan Al-Quran insya-Allah ta'ala. Jadi kita mulakan. Ayuh, kita baca ayat yang ke-82 sehingga ayat 86. Panjang sikit sehingga ayat 86. Dan halaman ini saya kira ada kalimah-kalimah yang mencabar juga, Ustaz. Jadi kena hati-hati. Saya pun nak kena hati-hati juga baca ni. Takut ada tersilap dan sebagainya. Tapi biasalah Ustaz, kesilapan itu kita manusia biasa, Ustaz. Kadang-kadang terpejam mata ke apa, tersilap juga. Tapi tak apa, kita teruskan. Mana yang salah tu kita sama-sama betulkan, kita baiki balik bacaan kita insya-Allah. Jom kita mula permulaan ini. Lama dah saya tak baca dengan Nahawan. Saya nak cuba baca dengan bacaan Nahawan, Murattal Nahawan. Saya nak cuba baca bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 82 hingga 86. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi ya, memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Kita menyambung kisah Nabi Lut, iaitu seorang nabi yang hidup sezaman pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa yang Allah nyatakan, falamma jaa amruna ya, maka ketika datang keputusan kami, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud.
apakah yang berlaku bila ketentuan ketetapan Allah sampai kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, ya, bila mereka Nabi Lut sudah pun lari ataupun melarikan diri daripada kawasan, ya, bila diberitahu oleh para malaikat, kecuali isterinya itu yang dia pandang ke belakang balik semula pada waktu subuh tersebut, maka sebelum waktu subuh, maka isterinya pun diazab sebenarnya. Ketika saya mengkaji perkara ni, tengok balik dekat YouTube, ada tempat yang di Israel dikaitkan dengan tempat Nabi isteri Nabi Lut ini meninggal. Ya, mereka kagum sangatlah kepada perkara tersebut, ya, sebagai satu clue yang tak berapa baguslah sebenarnya untuk diambil perhatian. Baik. Jadi apakah yang berlaku? Ketika datang keputusan kami menterbalikkan negeri kaum Lut. Itu istilahnya aliyaha safilaha, diterbalikkan, Ustaz. Ya, pasal apa? Mereka ni dah fikir terbalik. Sepatutnya ialah ada perempuan, ada lelaki, ada fitrah yang Allah siapkan, tetapi dia fikir terbalik. Ya, dia tidak straight. Jadi kesannya ialah aliyaha safilaha. Dia bunyi macam sedap, Ustaz, ya. Jangan jaga nama anak jadi begitu cukuplah. Ya, bagi tuan-tuan jangan pula lepas baca ayat 82 nak namakan anak aliyaha safilaha. Jangan. Ini maksudnya bumi diterbalikkan, ya, sebagai satu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka degil kepada seruan daripada Nabi Lut alaihi salam. Wa amtarna 'alaiha hijarah, ya, dihujani dengan batu-batu daripada tanah yang dibakar, mandud ini maksudnya bertubi-tubi, Ustaz. Subhanallah. Ya, dan lebih daripada itu Allah cakap musawwamatan 'inda rabbik, ya, batu tersebut dia ada nama sekali. Ya, salah. Dia dah siap dah, yang ini pergi kepada orang itu, yang ini pergi pada orang tersebut. Ini yang Allah nyatakan. Dan zaman sekarang ini mungkin dulu orang kata macam mana batu siap ada nama, tapi sekarang ni kalau ada peluru berpandu, saja dah tahu dah ini nak pergi dengan GPS pergi ke bangunan itu, pum, terus boleh berlaku. Jadi ini teknologi yang sudah ada seawal dahulu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id, iaitu dan tidaklah ia jauh daripada orang yang zalim, ya. Jadi ayat 83 ni, Ustaz, ya, memang menggerunkan. Memang menggerunkan. Dan apa panduan untuk kita ambil? Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mendapat ayat ini di hujung Makkiyah, ya, wama hiya minal zalimin biba'id. Kalau ada orang zalim pada waktu Makkiyah di Mekah itu, sebenarnya orang zalim tak jauh dah untuk mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada zaman Nabi. Zaman kita, kalau ada orang yang menzalimi kepada masyarakat, salah satu penzalim masyarakat ini yang buat masalah sosial, LGBT ini, yang propaganda suruh kata kita nakkan kalau boleh terima jantina ketiga. Itu adalah orang-orang zalim, tak jauh dah. Tapi syaratnya apa, tuan-tuan? Kita jangan senyap. Kita jangan senyap, kita terima perkara tersebut. Pasal bila senyap saja, ada orang buat bising untuk memperjuangkannya, akhirnya khuatir kita ini juga tergolong dalam orang yang menzalimi. Allah kata wama hiya minadh-dhalimin biba'id, ya, bahawa sebenarnya azab kepada orang yang zalim ini tidak jauh dah, tidak berbeza jauh, sama sahaja. Ia akan diazab. Syaratnya orang yang buat baik mesti terus menyatakan kebenaran dan tidak sokong kepada kezaliman tersebut. Ini kisah Nabi Lut. Dan kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-84, kisah Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib ni berbeza pula. Kalau katakan Nabi Lut, masalah sosial yang diberikan penekanan. Beribadah pada Allah, masalah sosial diselesaikan, ya. Nabi Shu'aib, wa ila madyana akhahum Shu'aiba, ya, diutus kepada Madian, satu kawasan di sekitar Hijaz dan juga Syam, misalnya dia, kalau sekarang ni di antara Arab Saudi dan juga Palestin. Maka itu tempat kita kena pergi nanti, Ustaz. Insya-Allah, Ustaz. Kena pergi. Amin ya rabbal alamin. Jadi qala ya qaumi ibudullah. Apakah seruan Nabi Shu'aib, bapa mertua Nabi Musa, tuan-tuan, ya? Beribadahlah, ya, hambakanlah diri kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah belajar bila ada perkataan malakum min ilahin ghairuh ataupun la ilaha illallah, itu bukannya sekadar 2-3 perkataan, tetapi dalamnya itu ilah itu Allah yang maha berkuasa, maha pemberi rezeki. Jadi kita tidak akan letak yang lebih tinggi ataupun sama tinggi dengan Allah yang maha pemberi rezeki.
Ya, kalau dalam konteks orang-orang pada zaman Nabi Syuaib ini, Nabi Syuaib lepas cakap pasal ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wala tanqusul mikya wal mizan. Subhanallah. Apakah perjuangan Nabi Syuaib? Banyak perjuangannya, tetapi yang diberi highlight ialah jangan kamu kurangi alat sukat dan juga timbangan. Ya. Ekonomi. Pasal Madian ni ramai orang, Ustaz. Betul. Ramai orang, jadi ekonomi memang berjalan amat maju. Maka perjuangan Nabi ini, kalau kamu nak jadi hamba Allah, jaga bahagian ekonomi, jujur. Ya. Yang pertama, jangan dikurangi alat sukatan. Maksudnya ada alat sukat yang diletakkan batu, ada yang kalau zaman sekarang ni Ustaz ni dia calibrate. Betul. Ya, sepatutnya kosong. Ya, kalau digital itu dia dah letak dah 100 gram awal-awal dah. Belum timbang dah 100 gram. Itu adalah mikyal wal mizan, iaitu timbangan. Ya. Letak 500 gram. Ya, nak beli biskut 500 gram kan, tapi timbang-timbang 455 gram 400 gram. Betul. Contohnya kurang daripada 500 gram tersebut, itu adalah mizan. Dan lebih daripada itu, inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Ya, Nabi Syuaib menyatakan, aku ini takut ataupun aku ini melihat kamu ini sepatutnya dalam keadaan baik. Betul. Kan, aku nakkan kebaikan kepada kamu dan aku takut kamu ada azab pada hari kamu dikepung. Ya, azab hari kamu dikepung. Jadi bila cakap tentang yaumin muhit ini adalah satu perkataan yang menarik, Ustaz ya. Betul, Ustaz. Pasal orang buat bisnes ini, dia ada kemahiran mengepung orang. Kan, dia buat strategi marketing sini, akhirnya orang ni tak pilih A beli B, tak pilih B beli C. Kemahiran mereka mengepung orang itu, rupanya Allah kata kamu dapat azab mengepung nanti kamu. Allah. Pandai sangat kamu berfikir nak menipu, nak ambil rasuah, kamu nak ambil hak orang lain, kamu rasa kamu ni boleh kepung orang, kamu sebenarnya yang akan dikepung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesej daripada ayat 80, ayat 84. Ayat 85 diulang balik, ya, betapa pentingnya Nabi Syuaib mengingatkan perkara ini. Kita nak baca sekali lagi, Ustaz ya. Ayat 85, ingatan daripada Nabi Syuaib. Ya, dengan perasaan kasih sayang, ya, bila istilahnya ya qaumi. Bila dia cakap ya qaumi ini, Nabi Syuaib masih lagi berkasih sayang macam Nabi Nuh. Masih lagi ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku. Ini ketika dakwah berlaku. Betul, Ustaz. Dan bila dakwah ini dah berada pada puncak penentangan, barulah pada waktu itu azab dihantar, Allah selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi kita baca dahulu ayat 85 sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Insya-Allah kita nak baca sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ayat yang ke-85. Kita nak cuba nak dengar suara tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah tu ataupun dekat mana. Kita nak cuba tarik sikit bukan tarik diri kita nak cuba tarik sikit suara kita, olah sikit untuk kita baca mujawwad, bacaan mujawwad dengan tarannum nahawan. Tadi kita baca murattal, ini kita cuba bacaan mujawwad. Kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 85 Ustaz. 85. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan wahai kaumku, penuhilah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerosakan. Jadi ini panduannya, Ustaz ya. Diulang balik semula, aufu al-mikyal wal mizan bil qist, iaitu sempurnakan alat sukat itu, sukatan dan juga beratnya itu.
ya dalam bab ekonomi. Mengapa? Kerana ada orang Ustaz ya, kalau dia jual sesuatu barang makanan contohnya, dia kalau tipu itu dia kurangkan. Orang beli sekilo dia bagi 950 gram, ya. Tapi kalau katakan waktu dia beli kat orang lain, ya, dia beli buah ke, dia beli daripada pengedar ke, beli 1 kilo, dia minta bagilah 1.2 kilo. Dia minta lebih. Sama juga kita sebagai pembeli, kita kena sama-sama juga aufu al-mikyal wal mizan. Penting sah. Penting. Ya, iaitu kita jangan minta lebih, kan. Kalau kita dah dapat itu, kalau dia nak bagi free itu okeylah, kan. Tapi jangan pula bagilah 1.5 kilo tapi bayar sekilo. Ya, itu juga adalah sebagai tanda bahawa seseorang itu sebenarnya tidak adil. Ya, tidak adil. Allah seru di sini dalam perkataan Nabi Syuaib alaihi salam, wala tabkhasun nas asyaahum. Jangan kamu kurangi hak manusia. Kita kerja, ya, kerja contohnya ambil gajinya 8 jam Ustaz ya, tetapi apa yang dibuatnya itu kurang daripada perkara tersebut, terutama cabarannya work from home. Allah. Ya, jadi kita kena berbincang dengan bos macam mana cara yang terbaik, ya, kerana bila tidak jujur ini Allah kata dia membawa kepada kerosakan, corruption, ya, corruption. Dan inilah yang menyebabkan rasuah boleh berlaku. Kerana apa? Kerana dah mula nak menipu dan nak mengambil lebih daripada apa yang sepatutnya. Dan kita nak lihat perkataan pilihan kita sebelum kita menyambung lagi nasihat Allah kepada kaum Nabi Syuaib dan juga kepada kita sebagai orang yang beriman pada Nabi Syuaib. Perkataan pilihan kita ialah safala, rendah ataupun hina. Inilah asas kepada perkataan safilaha Ustaz ya. Ya, betul. Jangan letak nama anak safilaha pula ya. Ya, nama macam sedap kan ya. Tapi sebenarnya aliyaha safilaha itu adalah peristiwa Allah menterbalikkan kaum Nabi Lut alaihi salam 10 kali. Safala ini diulang di dalam al-Quran untuk kita ambil pelajaran bahawa kalau dalam hidup ini masalah sosial tidak dibantras, tidak kita tegur, maka sesuatu masyarakat itu akan diterbalikkan Ustaz ya. Alhamdulillah kita tak semudah itu Allah nak terbalikkan umat Nabi Muhammad. Tetapi kita akan jadi rosak ya. Institusi kekeluargaan, institusi kepimpinan akan rosak kerana ada orang-orang yang terbalik, yang tidak mengikut jalan yang lurus. Jadi kita berehat sebentar. Kita nak sambung balik semula selepas ini kisah Nabi Syuaib. Al-Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kehidupan kita mesti kita lazimi dengan banyak beristighfar, mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Safas ya. Barangkali tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini kita cuai dalam timbangan kita, dalam sukatan kita Ustaz, ataupun barangkali ada di antara kita yang terlalu melampau-lampau dalam marketing dan sebagainya sehingga menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Jadi kita kena banyak istighfar, kekurangan kita, kelemahan kita. Moga Allah SWT sentiasa pandu kita dan kita akan sampai nanti dalam satu surah yang Allah mencela kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Wailul lil mutaffifin. Allahu akbar. Bahkan Allah SWT bertanya, kamu ni tak sedar ke bahawa satu hari nanti kamu akan dibangkitkan setelah kamu mati kan? Betul.
Macam nak tadabbur pula ni. Boleh teruskan. Ustaz Fazrul akan menyambung selepas ini. Maksudnya nak sebut kat sini bahawa istighfar mudah saja daripada lidah kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sama ada kita utarakan di mulut kita ataupun kita di hati kita. Betul. Senantiasa boleh memohon mengundang keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi insya-Allah tajwid kita nak kongsi hari ini tuan-tuan dan puan-puan tentang kita nak melihat kepada masih lagi tentang alif lam al-qamariyah dan asy-syamsiyah, iaitu sebab dibaca izhar dan idgham pada lam ta'rif. Yang pertama, lam qamariyah dibaca dengan izhar, iaitu kerana lam dan huruf qamariyah adalah dua huruf mutaba'idan, huruf yang berjauhan. Lam dengan huruf qamariyah tu 14 tu berjauhan, adalah dua huruf yang mutaba'idan, berjauhan. Okey, baik, itu lam qamariyah. Kalau lam syamsiyah pula dibaca dengan idgham. Kenapa? Kerana huruf lam dan huruf syamsiyah adalah dua huruf mutaqariban, huruf yang dekat. Mari kita lihat sekejap contoh dia dalam halaman muka surat yang kita baca. Boleh perhatikan mushaf kita, iaitu antaranya pada kalimah minadh-dhalimin ayat yang ke-83 tu, wa ma hiya minadh-dhalimin, itu syamsiyah, syamsiyah. Minadh-dhalimin kan contoh. Adapun al-qamariyah, tu kita jumpa kalimah al-mikyala wal mizana, al-mikyala al-mizana, itu contoh syamsiyah. Jadi itulah antara sebab dia kenapa dibaca jelas ataupun dibaca syamsiyah dan juga qamariyah tadi ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat belajarlah sedikit sebanyak, dan besok kita akan kongsikan Ustaz antara kesalahan bila baca alif lam al-qamariyah dengan asy-syamsiyah. Betul. Maknanya itu dah promo tu. Besok kena bersama lagi dengan bersama untuk memastikan kita tak tersilap saja. Walaupun nampak ringkas alif lam qamariyah syamsiyah ini, tetapi ada yang baca dengan cara yang silap Ustaz. Itu besoklah. Besoknya bukan hari ini. Baik. Kita nak meneruskan sebentar tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-86 sampai ayat 86. Kalau kita lihat ayat 85 tadi Ustaz bila Ustaz cakap istighfar tadi itu, dalam Al-Quran ni ada istighfar kepada dosa yang personal tetapi ada dosa, kalau kita tengok ayat 85 tu sampai Allah cakap wala ta'thau fil ardi mufsidin. Masya-Allah. Ada dosa yang lebih besar daripada dosa ni tak sama level tahap. Dosa yang besar sangat itu dia digelar sebagai mufsidin, membuat kerosakan di muka bumi. Dan kalau kita lihat kat sini ayat 85 ini, kita jelas bahawa sebenarnya dosa tipu dalam ekonomi Ustaz sama ada bekerja ambil gaji lebih ke, claim lebih ke, claim tipu ke, ataupun terlibat dengan riba ke, semua perkara ini yang Ustaz beritahu tadi, marketing lebih kan, tapi dapatnya sekarang ada scam pula kan. Dia promote macam hebat, dapat dia rupanya Jadi semua perkara ini namanya mufsidin. Pasal apa? Pasal dosanya ini dia bertali-tali Ustaz. Betul. Contohnya ada alat itu mungkin harganya RM2, tapi ada yang jual kalau alat perubatan itu kadang-kadang sampai 1000 kali ganda. Menyebabkan orang yang tak berapa ada duit, tak dapat perubatan yang bagus, sehingga kan kadang-kadang dia sakit dan akhirnya meninggal. Itu adalah contoh kerosakan yang banyak berlaku zaman sekarang Jadi ini Allah nyatakan kalau kita dapat untung walaupun sedikit, baqiyatullah, ini ayat 86 Ustaz baqiyatullahu khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang berbaki itu walaupun untungnya sikit banyak tak apa kalau katakan ia tidak menipu, tapi kalau untungnya sikit, gajinya tak berapa banyak, itu adalah lebih baik jika kamu beriman. Wama ana alaikum bihafiz, kata Nabi Syuaib bahawa aku ni bukan yang jaga engkau kan, sebenarnya Allah yang jaga. Jadi kita kena pastikan bahawa kita ini tidak melakukan kerosakan sehingga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa balasan daripada kaum Syuaib bila dengar Nabi Syuaib ni berulang-ulang cakap engkau ni apa pasal ni kan, kami nak berniaga engkau apa sibuk. Apa balasannya? Ayat 87 88. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, ada yang respon tadi Ustaz, tak sampai nafas nak ikut bacaan tu, tak sampai nafas. Tak apalah, kita slow-slow ikut.
Perlahan-lahan kita cuba dan kita cuba yang penting kita terus belajar dan kita cubalah, maknanya kita latih. Hari ini mungkin sampai satu baris. Esok saya nak cuba satu baris setengah contohlah. Kan. Itu mudah-mudahan dapat sedikitlah beri panduan dalam bacaan kita. Jadi kita nak baca sekarang ni, kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ayat yang ke-87 88 dua ayat sah. Kita baru baki dua ayat. Tapi dua ayat yang saya kira mencabar juga dua ayat ni. Jadi kita tengok betul-betul dan kita sama-sama baca bacaan murattal. Kita dah baca nahawan tadi. Selepas nahawan kita nak cuba sikah. Boleh tuan-tuan? Angguk tu. Angguk. Boleh insya-Allah kita baca cuba sikah murattal sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أن نترك ما يعبد إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 87 dan 88 ini menjelaskan kisah Nabi Syuaib sambungan Ustaz ya. Respon daripada orang-orang kaum Nabi Syuaib itu ya, mereka menemplak kepada Nabi Syuaib. Itu sebabnya kisah ini adalah amat menyedihkan Ustaz ya, mengingatkan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih juga apabila ada di kalangan orang-orang musyrik di Mekah itu menemplak kepada Nabi, apa pasal kau nak kacau aku? Kan? Apa pasal kau nak kacau aku? Sampaikan dalam ayat yang ke-87 ini, apa maksudnya? Mereka
Mereka berkata, wahai Syuaib, adakah agamamu yang menyuruhmu memerintah kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengurus harta kami menurut cara yang kami kendaki? Ini terjemahan daripada Quran Amazing ini Ustaz ya. Saya baca sebahagian kanan dia. Tapi kalau kita tengok pada bahasa Arabnya as-salatuka itu ya, macam mana baca Ustaz? As-salatuka ya. Okey. Jadi as-salatuka itu asasnya maksudnya apakah solat kamu? Betul. Solat kamu ya, diterjemahkan di sini agamamu, yang lebih tepat solat kamu. Pasal apa? Pasal orang-orang pada waktu ini dia persoalkan Nabi Syuaib. Dia kata, solat engkau tu suruh engkau untuk meninggalkan apa yang kami biasa sembah di kalangan nenek moyang kami, ataupun nak buat apa pada harta kami, kan? Apa kaitan kau punya solat dengan kami punya bisnes? Apa kaitan solat kami dengan apa yang kami buat selama ini? Kami dah biasa dengan ayah kami, dengan nenek moyang kami, senior kami, bos-bos kami dulu dah biasa buat macam ni. Iaitu tipu. Tipu. Kami dah biasa dah ambil rasuah sikit-sikit tu, biasalah tu. Jadi darah daging. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan pada ini, inilah antara dialog secularism, pemisahan antara agama dan juga kehidupan. Dia kata solat tu kau pergi solat kat masjid je, kau solat je, tak payah nak kisah-kisah pasal nak tegur rasuah konon. Bagi tuan-tuan yang mungkin tahu tentang kempen Rasuah Busters, salah satu kempen yang bagus untuk kita bersama. Kerana apa? Ia bukan sekadar untuk orang Islam, kepada seluruh manusia, kerana ini adalah mesej daripada Allah untuk seluruh manusia, ya, daripada Allah. Jadi di hujung itu kata Nabi, kata kaumnya, innaka la antal halimur rasyid. Ya, apa maksudnya? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Dia perli Ustaz. Dia perli. Nampak macam santun sangat dengan kamu ni ya. Nak tegur orang, nak suruh jangan rasuah, jangan tipu. Baik betul engkau ni. Kan? Dan kamu ni bijak betul ni. Bijak ni. Kita yang rasa nak tunjuk bijaklah tu kan. Jadi perkataan-perkataan ini adalah perkataan kaum Nabi Syuaib pada Nabi Syuaib. Itu sebabnya bila Ustaz baca tadi Ustaz ni, dia memang menyedihkan. Betul, ya, kalau katakan, cubalah bayangkan kalau ada cikgu, ada orang yang kata tak, janganlah rasuah, janganlah tipu kan. Kita klaim betul-betul kan. Dia kata sejak bila pula nak jadi orang yang apa, yang pandai, santun betul engkau ni ya. Perkataan itu diucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan nak tunjuk pandai. Itu adalah satu celaan, sindiran yang amat menyedihkan bila kita tahu. Tapi perjuangan Nabi Muhammad inilah, perjuangan Nabi Syuaib inilah yang menyebabkan kita dapat Islam yang original. Betul Ustaz. Kalau tidak, kita akan dimasuki dengan penipuan dan rasuah dalam kehidupan, menyebabkan mungkin perkara-perkara kebaikan ini akan jadi lebih rosak. Maka kata Nabi Syuaib ya pada ayat 88, qala ya qaumi, wahai kaumku. Masih lagi balas elok-elok Ustaz. Tak ada pula kata anda. Tak ada. Ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinati min rabbi. Jika apa pendapat kamu ya, apa pendapat kamu, kabarkanlah pendapat kamu kalau aku ni ada bayinah, bukti yang betul. Aku ni diberi rezeki daripada rezeki yang baik-baik. Aku tak ada rezeki yang rosak. Aku tak ambil rasuah. Aku okey, rezeki Allah dah bagi dah. Apa pendapat kamu? Jadi diberi penekanan kat sini rizqan hasana oleh Nabi Syuaib, pasal Nabi Syuaib mahukan kepada kaumnya Madian, kaum tamadun itu, negeri itu diberi rezeki yang baik. Pasal ada rezeki tak baik Ustaz. Betul Ustaz. Rezeki daripada arak tak baik. Allah. Ya, rezeki juga itu namanya rezeki, tetapi daripada arak, daripada judi, daripada apa? Rasuah. Dia kata banyak saya keuntungan, alhamdulillah rezeki Allah bagi, tapi dia tipu tadi tu sukatan tadi. Sebabnya kalau orang tu kaya, tak semestinya itu adalah yang terbaik. Allah tapi Allah. Kalau dapat rezeki yang baik, ini adalah daripada Allah. Wama uridu, ya, kata Nabi Syuaib, aku ini tidaklah ingin untuk bertelingkah kepada kamu apa yang kamu yang aku larang. Maksudnya aku ni bukan nak suka gaduh-gaduh. Bukan nak gaduh-gaduh, tapi saya tak nak rasuah, saya tak nak orang yang tidak jujur. Pasal apa? Pasal ini in uridu illal islah mastata'tu. Aku ini sebenarnya nakkan pembaikan. Pembaikan untuk siapa? Untuk diri satu, tetapi untuk masyarakat. Saya ni sayang kepada negara saya, itu sebabnya saya nakkan pembaikan, bukannya
kerosakan. Pasal kerosakan dengan menipu ini dosanya besar sangat tuan-tuan sekalian. Besar sangat. Pasal apa? Dia menyebabkan tadilah ya, harga satu pen RM2 boleh jadi sampai RM12 Ustaz. Ya, dalam claim. Lain macam dah. Ya, pasal orang ni ambil untung 10%, dan ini perlu diuruskan dalam procurement, dalam bahagian finance, di beberapa organisasi terutama bila melibatkan kepada wang amanah daripada rakyat, daripada orang ramai. Wama taufiqi illa billah, ya, kata Nabi Shu'aib, kejayaan, segala potensi aku bercakap, apa kejayaan yang aku bawa dapat ini sebenarnya bukan milik aku. Ini semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shu'aib merendah diri. Merendah diri. Ya, maksudnya dia tidaklah cakap sebenarnya rezeki yang ada ini pasal memang aku bijak kan. Engkau ingat kau tak bijak kan. Dia tak berlawan begitu. Cakap wama taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku sentiasa ingin kembali. Sebabnya bila Ustaz baca tadi itu Ustaz ya, dengan perasaan, dengan lagu apa tadi Ustaz? Sikah ya. Jadi itu membawa kita kepada memori nostalgia zaman Nabi Muhammad. Maksudnya tak mudah Ustaz ya. Tak mudah Allah kan. Orang asyik kutuk je kan. Nak kata buat baik kan lah. Nak tunjuk baik konon kan. Jadi bagi tuan-tuan yang ingin berlaku jujur di tempat kerja ataupun berlaku jujur dalam bisnes, sebenarnya kita mengikut Nabi Shu'aib. Perit, mungkin perit ya, tetapi insya-Allah kalau kita tawakal kepada Allah, kita nak kembali pada Allah, nanti kita akan nak tengok apakah sambungan yang berlaku kepada Nabi Shu'aib. Masya-Allah. Bila Ustaz? Allah. Insya-Allah besok kita tengok besok ya. Kita tengok dahulu resolusi halaman 231. Iaitu yang pertama, selalu dekati Allah dengan kebaikan, bukan dengan kezaliman ya. Itu apabila kita melihat pelajaran daripada ayat 83, zalim memberi ataupun menjemput azab daripada Allah. Yang pertama, bina kehambaan pada Allah, ia akan menjadikan kita makin jujur dalam ekonomi, dalam kehidupan di luar solat kita. Itu yang kita belajar ayat 84. Dan seterusnya, apakah resolusinya? Banyakkan amal soleh yang pahalanya kekal dan menguntungkan ya, walaupun mungkin untung di sini tak nampak banyak ya. Kalau banyak yang halal okey, tak ada masalah. Dan seterusnya, buat pembaikan, islah semampu dan seluas mungkin, kerana kita sayang negara, sayang negeri, sayang kepada keluarga dan diri kita. Lakukan islah sebaik mungkin, tapi kejayaannya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Tangan kami ditadah memohon ke hadratmu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ibu dan ayah mertua kami, ampunkan dosa mereka, muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami diuji bermacam-macam ujian. Moga doa kami ya Allah diperkenan, diberi kesembuhan segala kesakitan, dapat kami jalani kehidupan dengan kekuatan, diberi jalan keluar segala kesempitan ya Allah. Salat Al-Quran beri ketenangan ya Allah. Kepada Allah, kepadamu ya Allah kami panjatkan, perkenankan ya Allah, duhai Tuhan sekalian alam. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, saat ini kami diuji, sahabat-sahabat kami, saudara mara kami, ada yang kehilangan apa pekerjaan mereka ya Allah, diuji ya Allah. Maka ya Allah kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah. Kurnia kekuatan buat kami ya Allah, kurnia kesabaran buat kami ya Rahman, kurnia jalan keluar buat kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Al-Quran ini senantiasa berdamping dengan kami. Kami diberi kemudahan, kesempatan, kebahagiaan dan juga kekuatan untuk bersama dengan Al-Quran kalam-Mu ya Allah. Memberi kekuatan, pedoman buat kami ya Arhamar Rahimin. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام
Ya Allah, jadikan Al-Quran ini penawar hati-hati kami yang duka lara ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Ustaz ya, sebentar tadi kita nanti nak sembahyang, kita kata Allahu akbar. Allahu akbar. Apabila masuk ke parlimen ataupun masuk ke pasar, tetap juga Allah Maha Besar. Itu yang kita belajar, kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana kita nak memastikan Allahu Akbar itu di mana-mana sahaja, bukan sekadar dalam masjid, bukan sekadar di rumah ketika solat, tapi di mana-mana sahaja. Sumbangan tuan-tuan itu nanti harapnya dapat dimanfaatkan untuk kita memastikan Allahu Akbar itu berada di mana, berada di mana-mana. Insya-Allah kita bertemu lagi pada siaran ulangan, dan jangan lupa jaga kesihatan tuan-tuan. Ya, vaksin ya didaftarkan dan dah dapat tarikh tu, sila pergi. Ya, dan kita doakan semua diberikan keselamatan dengan doa tawakal kita kepada Allah SWT. My Quran Time, kita jumpa lagi, baca, faham, amal, insya-Allah.